Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Pak Ni nak buat satu video mengenai satu surah yang sangat special, yang sangat hebat, yang sebelum ni tak pernah nabi-nabi lain dapat surah seperti ini di dalam Al-Quran diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, surah ni adalah surah yang 113 di dalam Al-Quran. Tajuk surah tu adalah Al-Falaq. Okay, kita mula dengan tak ada perlu sikit. Sebelum kita mula tu, Pak Din nak bagi tahu. Okay, untuk korang faham surah ni, terus korang kena tengok lagi satu video Pak Din mengenai surah Al-Ikhlas. Okay, surah Al-Ikhlas tu sebenarnya kalau korang nak cari dalam video-video Pak Din dekat YouTube ada. Dia tak ada perkataan Al-Ikhlas. So kalau korang nak cari tajuk dia, mungkin susah lah nak jumpa sikit. So korang sebab apa? Sebab dalam surah Al-Ikhlas tu, nama ikhlas itu tiada dalam surah, tapi dalam video Pak Din tajuk dia tak ada perkataan Al-Ikhlas, tapi dalam video dia ada perkataan Al-Ikhlas. So sebenarnya itulah dia maksud Al-Ikhlas tu kan, bila kita tak nampak kan. So surah tu Pak Din pernah cerita, ia adalah satu surah nur yang memberi cahaya kepada hati kita. Iman pada surah juga mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So korang kena tengok video tu dulu. Lepas korang dah tengok video tu, nanti korang sambung lah tengok video ni kan. Okay, video ni adalah mengenai surah Al-Falaq. Jom kita mula. Pak Din nak buat penerangan sikit sebab sebelum ni kita baca, Pak Din sendiri pun Pak Din baca, tapi Pak Din tak dapat apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam surah tu. So Pak Din kena pecahkan word for word supaya kita semua faham kan. So okay, kita mula. Kul, say. Ini adalah ayat pertama. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Kul tu sebenarnya bila kita kata tu, kita say, kita announce satu benda. Kita kata satu benda tu, contoh kita announce, kita minta tolong dengan orang lain. Okay, kita kena buang ego kita. Kita memberitahu, contoh kita minta tolong dengan orang lain. Kita kata, bro, minta tolong pinjam RM100. Minta, tapi jangan beritahu siapa-siapa. Okay, kita ini dengan makhluk. Tapi bila kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak elok lah kan. Kita minta, Qul, say, declare the greatness of your Lord, Rabbaka fakabbir. Buanglah ego tu dulu, buang ego tu. Announce, declare the greatness of your Lord. So kita kena buang sifat-sifat ego tu semua daripada diri kita. Itu adalah benda pertama lah. Okay, kesombongan Pak Din bagi tahu satu contoh. Okay, orang-orang yang sombong, orang yang sombong ni ataupun bila ada kesombongan dalam hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Pernah ada satu cerita mengenai kisah Nabi Musa. Nabi Musa tu dengan Nabi Khidir. Bila Nabi Musa kata, orang tanya pada Nabi Musa, who's the most knowledgeable person, siapa yang paling ada pengetahuan tu, Nabi Musa kata dia. So Allah SWT hantar Nabi Khidir untuk sekolahkan Nabi Musa. So benda sifat sombong ni semua kita kena buang. Say. Itulah ayat pertama. Nabi Musa selepas jumpa Nabi Khidir, Nabi Musa kata, I seek refuge in Allah. I seek refuge in the Lord, in your Lord and my Lord. I seek refuge from those who are arrogant, kepada mereka yang ada kesombongan di dalam hati-hati mereka. Untuk baca-baca surah-surah Al-Quran ni semua, kita kena buang sifat sombong dalam diri kita dulu. Itu yang paling penting. Okay, Qul a'udzu. Okay, a'udzu, kalau kita tengok dalam tafsiran dia, I seek refuge. I seek refuge. Kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya a'udzu tu maksud dia bukan I'm seeking ataupun mencari. Ia adalah kita masuk ke dalam. You are entering the refuge of Allah, the protection of Allah. We are entering. Kenapa Pak Din kata entering? Dalam a'udzu tu, kalau perkataan seeking tu dalam bahasa Arab lain, verb dia bukan a'udzu. So untuk faham benda ni dengan lebih lanjut, untuk kita menjadi seorang hamba tu, kita kena faham apakah itu seorang hamba. Okay, beza orang yang mengaku Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan mereka dengan beza orang yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mereka semua mengaku, yes, Allah is our God. Orang agnostik pun mereka tak confident ada ke Tuhan ke, ada Tuhan ke tak ada Tuhan. Mereka kata, yes, there may be a God. Oh yes, He created the heavens and the earth. Yes, tapi adakah mereka mempunyai sifat-sifat hamba dalam diri mereka? Sifat hamba tu, kalau kita nak jadi seorang hamba, kita kena faham definisi, apakah definisi hamba. Definisi hamba tu, hamba ni dia kena ada tuan dia. Okay, hamba kena ada tuan dia. Bila tuan menyuruh hamba membuat sesuatu benda, hamba kena ikut. Barulah ada ni adalah seorang hamba. Jika tuannya suruh dia buat satu benda, dia tak buat,
maka dia bukan seorang hamba. Kita kena tundukkan diri kita sebagai seorang hamba, a'udzu, then we enter into the refuge and the protection of Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, aku a'udzubi rabbil falak, the lord of daybreak. Okay, sebenarnya Pak Din baca Quran dah lama dah, tapi Pak Din tak faham. Sebenarnya kenapa Pak Din baru faham kenapa orang kata, ulama-ulama kata, kalau kau baca tafsiran Quran, it's a big injustice to the word of Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dengan betul-betul nama falak itu. Okay, nama falak itu datang daripada falakah, daybreak. Orang kata daybreak atau dawn, senja. Ya, apabila malam matahari itu terbit, dia pecah keluar daripada ni yang jadi dia membawa cahaya dalam kegelapan lah. So daybreak, itulah maksud dia. Sebenarnya falakah ni maksud dia adalah to break through. Okay, kalau kita lihat dalam kurma, sebiji kurma ke sebiji dalam Al-Quran pun pernah pakai untuk describe satu biji kira benihan yang pecah keluar tumbuhan tu. Allah SWT kata falikul hab. Falak tu sebenarnya yang pecah keluar daripada sesuatu yang lain. Okay, something that breaks through. Sebenarnya sifat-sifat falak ni sebenarnya ada dalam semua makhluk. Okay, kalau kita tengok satu yang pecah, all of creation has falak in it. For example, kenapa ulama kata contoh Big Bang, awal-awal kejadianan, Allah Subhanahu wa taala kata, do not the unbelievers see that the heavens and the earth were once joined together, and then we rendered them asunder, and we are expanding them. Itu adalah Big Bang. So satu benda yang pecah keluar daripada satu benda pun ada unsur falak dalamnya. Big Bang, daripada Big Bang creation, setiap benda, bukan hanya makhluk, setiap creation, everything that is created, sampailah benda yang paling halus dalam yang kita tahu, microorganism apa semua yang hidup. Dia membiak macam mana? Dia adalah satuan, dia macam amoeba ke apa kan, dia macam ni, dia upuk, dia jadi dua. Falak, it tears out or something, dia koyak keluar daripada, it breaks through. So falak juga boleh digunakan untuk mikroorganisme apa semua. Kelahiran seorang ibu, bila kita lahirkan seorang anak, dia keluar daripada perut ibu tu pun boleh kata falak. So yang tu ada satu. Dan juga benda-benda yang tak hidup, contoh awan, bila hujan tu keluar daripada awan, hujan keluar, it breaks through, falak. So all creation, falak itu sebenarnya boleh dikaitkan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad, dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, he has no beginning, he has no end, tapi segala ciptaannya ada, dan cara ciptaan ni jadi comes into being. Yang tu adalah perkataan yang kita boleh pakai nama falak untuk menerangkan mengenai benda-benda macam ni. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala is the Lord of daybreak. Dia adalah, he's the master of falak, all of creation, whatever happens, whatever comes into being dalam existence tu, Allah Subhanahu wa taala is the master of falak, of daybreak, and of all of pasal tu ulama semua dia orang ada kaitkan maksud falak itu dengan ayat yang kedua, iaitu halak. Halak itu adalah ciptaan, creation, his creation. Okay, so kita pergi ke ayat 2, min syafri ma khalaq. Min syafri ma khalaq, maksud dia from the evil of which he has created, yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Allahu Akbar. Ramai orang yang ambil ayat ni dan kata Allah Subhanahu wa taala jahat. Allah Subhanahu wa taala he created evil. He created evil, everything is evil because Allah is evil. Kenapa Tuhan yang baik menciptakan benda-benda yang jahat, kan? Kalau ikut logik akal mereka lah. Sebenarnya Pak Din nak bagi tahu, sebenarnya setiap makhluk yang diciptakan, setiap benda, okey, yang diciptakan, everything has evil. Segalanya boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Okay, mereka kata Allah sebab mencipta kejahatan. Okay, setiap halak ataupun creation itu boleh jadi baik atau jahat. Jadi kita minta perlindungan daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kedua ni, dalam segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap ciptaan ada potensi untuk menjadi jahat, ada potensi untuk menjadi hujan. Kita tengok hujan tu turun, dia boleh jadi baik, dia boleh bagi kita makan, dia boleh bagi kita benda minum, tumbuhan semua keluar. Tapi hujan kalau terlalu kerap, macam mana? Banjir kan, matian semua kan. So dalam setiap ciptaan, setiap makhluk, setiap apa yang ada, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat. Okay, kita tengok dalam, kalau hujan ke, manusia ke, okay, kita minta perlindungan dengan segala ciptaan itu, kan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, orang kata Allah Subhanahu wa taala tu jahat. Kenapa mereka kata jahat? Okey, mereka kata kenapa ada peperangan?
Mereka kata kenapa ada peperangan? Kenapa ada kelaparan? Kenapa ada kelaparan di atas muka bumi ini? Kenapa Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih apa semua itu membiarkan benda ni semua menjadi? Sebenarnya Allah SWT dah cukupkan semua. Allah SWT dah cukup. Pandai bagi contoh. Dalam tahun 2017 ada dekat 300 billionaire by USD. Kira mereka ni ada 1 billion USD lebih dekat USA. So dalam tahun 2017 itu, keuntungan mereka sahaja, yang 300 orang ni, keuntungan mereka saja boleh hapuskan kelaparan di seluruh dunia. Seluruh dunia cukup makan, semua orang cukup makan. Jika keuntungan tu mereka sedekah bagi seluruh dunia, kita boleh makan untuk 7 tahun. Jadi siapa yang jahat? Allah yang tak cukup, yang tak cukupkan makan ke? Mereka yang the ones that spread corruption, bloodshed. Mereka yang tumpahan darah, diktator apa semua tu kan. Mereka yang buat kejahatan, lepas tu mereka kata ni semua daripada Allah. Ni semua daripada Allah. Peperangan tu siapa yang pergi perang? Makhluk dia ke dia? Tadi yang mana yang yang kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejahatan-kejahatan of the creation ini. Next time try harder bro. Okay. So all creation has good and bad. Setiap benda, bumi kita keluar makanan, kita boleh ambil, kita boleh makan. Tapi bila jadi gempa bumi, kita semua mati. Okay, itu adalah satu. Kalau kita tengok lain-lain contoh seperti air itu boleh kita boleh dapatkan kebaikan, tapi kalau datang tsunami kita semua mati. Matahari tu fotosintesis, dia bagi cahaya, dia bagi kita boleh nampak apa semua, tetapi kalau kita terlalu lama bawah matahari tu, kita akan kena skin cancer. So setiap ciptaan itu ada unsur-unsur yang baik dan ada unsur-unsur yang tidak baik. Ingat, setiap halak ciptaan itu tidak sempurna. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Jadi kita minta perlindungan dengan yang maha sempurna, yang paling sempurna, yang sempurna daripada segala ciptaannya yang tidak. Yang itu adalah ayat kedua. Okay, kita teruskan ke ayat yang ketiga. Wamin syafri ghathikin idha waqab. Wamin syafri ghathikin idha waqab. Maksud dia, and from the evil of darkness as it sets or spread. Daripada kegelapan, kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kegelapan, dan apabila ia menjadi lagi gelap, kan? So okay, Pada nak ulas sikit pasal ayat ni. Okay, sebenarnya dalam setiap tamadun, setiap culture dalam manusia ni, perkataan evil, syar tu maksud evil, jahat. Evil dikaitkan dengan gelap, dengan kegelapan. Okay, perkataan syar means evil and it is darkness. Okay, kalau kita tengok contoh-contoh, kita kata hatinya gelap, kan? Hatinya gelap, satu benda yang negatif, kan? Masa depan dia gelap. Okay, satu benda yang negatif juga. Kalau kita tengok dark intentions, yes, dark intentions, dia ada niat yang jahat lah. So darkness ni sentiasa dikaitkan dengan kejahatan lah. So syar ni sebenarnya surah ni pun adalah maksud darkness lah, benda-benda yang kita meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada dia punya ni. So macam Pak Ni kata dulu, Al-Ikhlas itu meletak cahaya ke dalam hati kita, kan? Meletakkan cahaya. Dan orang kata, Rasulullah kata Al-Ikhlas itu adalah surah yang memberi nur. Surah Nur is the light of the Quran. And Falak itu yang apa yang kita seek refuge, yang kita minta perlindungan, itu adalah segala kegelapan. Kegelapan ni semua datang yang Allah Subhanahu Wa Taala explain dalam surah ni. Okay. Iman, takwa itu adalah nur, dan syirik dan kejahatan, evil, kejahatan itu semua adalah kegelapan. Okay, dalam surah ni kita minta perlindungan daripada kegelapan, daripada syar, daripada evil. It's kegelapan yang kita minta pertolongan daripada siapa? Kita minta pertolongan dengan siapa? Dengan Rabbil Falak, daybreak, kan? Kegelapan dalam kehidupan kita, dalam segala apa, kita minta hanya yang boleh tolong kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu Allah kata daybreak. Subhanallah. Rabbil Falak, iaitu the Lord of Daybreak. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu dan boleh keluarkan kita daripada segala kegelapan, daripada kehidupan kita. Okay. Rabbil Falak, kan? Ni
Allah can rip through, pecah keluar daripada falak kan, rip through kan, can rip through the darkness and bring light to our hearts and to our lives. Okay, so subhanallah. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngaitkan wa min syahri, the evil, Gothikin. Gothic ni sebenarnya Rasulullah pernah kata dia juga adalah maksud bulan. Okay, Pak Din nak bagi tahu sedikit benda pasal bulan. Okay, bulan ni kita tahu dia ada tarikan. Okay, dia ada tarikan. Dia ada tarikan ke atas lautan, terutamanya gravitational pull itu. Kita tengok lautan kita kan, bila tide tu, bila bulan tu mai, laut akan naik, akan turun kan. So dia ada efek kepada setiap benda, terutamanya air. Okay, terutamanya air. So dalam badan kita terdapat air. Kalau kita tengok saintis dekat New York tu, tiap-tiap malam bulan penuh, polis akan keluar, dia akan double mereka punya patrol. Dia akan double. Sebab mereka tahu pada hari-hari macam ni, orang akan kan, korang tahu tak asal usul perkataan lunatic. Lunatic tu, asal usul luna tu maksud bulan, tik tu buat dia sort lah. Buat dia masuk air. So Pak Din ni benda ni ada kaitan dengan Pak Din juga. Pak Din lahir pada bulan penuh, pukul 4 macam tu kan, 4 lebih. Pak Din lahir bulan penuh. Ibu Pak Din kata masa Pak Din lahir tu, untuk 2 tahun pertama, tiap-tiap kali ada bulan penuh, Pak Din akan nangis. So benda ni memang ada efek. Ini saintis dah kaji tau. Subhanallah. Dalam malam itu Allah SWT kata ada kejahatan. Dan Gothikin itu juga maksud bulan yang pengaruhkan orang untuk jadi macam tu kan. So yang tu adalah partnya ni. Okay, dan ia adalah satu fakta. Biasanya berlaku pada waktu malam. Kejahatan itu biasanya berlaku pada waktu malam. Malam tu sebenarnya tak jahat. Kita tahajud time malam kan, solat tahajud time malam. Kalau kita tengok time-time yang paling mulia untuk kita beribadah, Lailatul Qadar, itu pun adalah pada waktu malam. Dan kita tengok yang saat-saat Rasulullah di mana dia diangkat kepada martabat yang paling tinggi, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah apabila Isyraq Mi'raj, the night journey, malam kan. Bukan malam itu jahat sendiri, tapi ada bahaya dia dalam malam itu. Okay, so kita tengok banyak kejahilan tu waktu berlaku pada waktu malam. Malam contoh ini adalah satu fakta lah. Kalau kita tengok mengikut statistik, kebanyakan maksiat tu semua berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam kita keluar, kita enjoy, kita minum, kita ambil dadah, kita pergi tempat-tempat maksiat, kita berzina dan sebagainya. Kita dah mabuk, kita pergi langgar orang mati. Lepas tu kita dah high, kita pergi buat maksiat, kita pergi rompak lah apa semua kan. So pada waktu malam, benda ni sentiasa berlaku pada waktu malam. Jadilah benarlah apa yang Allah SWT kata, dia ada bahaya dalam malam itu. So we seek refuge from Allah, from the evils of the night. Okay, ini saintis yang kata, statistik ni semua. Okay, so kita terus Rasulullah pernah bagi tahu kepada sahabat, jangan keluar pada waktu malam. Rasulullah pernah bagi tahu pada sahabat, jika kamu tahu apa yang saya tahu, Rasulullah, kamu tidak akan keluar pada waktu malam. Kan, kebanyakan jin-jin syaitan semua berkumpul pada waktu malam. Mereka bermusakarah di tengah-tengah lautan. Mereka berbincang apa semua, macam mana nak buat maksiat apa semua, macam mana nak jadikan kita sesatkan kita apa semua kan. So jadi potensi untuk kejahatan syar itu, kejahatan evil, lebih tinggi pada waktu malam daripada waktu siang. So jadi kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dalam ayat ni kalau kita lihat, min syahri wa min syahri ghatikin idza waqab, from the evil of darkness as it gets darker, ia menjadi lagi-lagi waqab. Perkataan waqab itu adalah kegelapan yang paling gelap yang kita tidak akan nampak apa-apa. Okay. Sampai kita tak nampak apa-apa. This is the evil of the unseen, benda-benda yang gaib. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dari waktu malam, terutama benda-benda yang luar daripada pengetahuan kita, ataupun kejahatan yang kita tidak tahu. Dan dalam ayat ini juga kita meminta perlindungan daripada segala kejahatan yang kita tak nampak and that we have no knowledge of, kan, daripada kegelapan malam, terutama daripada benda-benda yang kita tak tahu. So dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So yang tu adalah part pasal malam, dengan ini adalah ayat yang ke-3. Okay,
So kita seterusnya kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat tu, wamin syafri nafathati fil uqad, and from the evil of the blowers, kepada mereka yang tiup. Okay, mereka yang tiup in the knots, pada ikatan, dan mereka buat ikatan, lepas tu mereka tiup. Okay, sebenarnya ayat ni adalah pasal sihir. Okay, Pak Din explain sikit pasal ayat ni. Nafathati tu maksud the blowers, mereka yang tiup, kan? Mereka yang tiup. Okay, maksud uqad itu ikatan, dalam ikatan. Jadi mereka yang tiup dalam ikatan ni nafasati itu juga ada plural form, bukan seorang yang meniup ni, yang buat ini semua adalah plural. Maksud yang tiup tu bukan seorang tapi ramai, dan ia juga ada ada unsur-unsur feminin, wanita. Wanita jangan marah. Biar Pak Din terang sampai habis dulu. Okey, ayat ni adalah sebenarnya perlindungan daripada sihir. Okey, yang buat sihir dalam surah ni sebenarnya adalah lelaki. Okey, relax kan? Yang adalah lelaki, dan lelaki ni dibantu oleh beberapa orang wanita. Untuk memahami ayat ni, kita kena rujuk kepada hadis Aisyah. Okey, yang sihir tu lelaki ya. Dan yang sekumpulan wanita itu, so macam mana pun perempuan, wanita semua jangan marah. Okey, lelaki tetap salah, terutama Pak Din, kerana nama Pak Din Salahuddin. Okey, kita pergi dekat surah tu untuk memahami apa yang berlaku turunnya ayat ni. Kita kena rujuk kepada satu hadis, iaitu hadis Aisyah. Hadis Aisyah menerangkan the history. Okay, first sebelum kita baca hadis ni, kita kena faham sihir ni dilakukan ke atas junjungan kami Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan sihir ni? Ia adalah orang-orang Yahudi. Okay, orang-orang Yahudi ni sihir yang mereka gunakan itu adalah sihir yang antara yang paling gila lah, yang paling hebat. Mana mereka dapat pengetahuan mengenai sihir ni semua? Sedangkan dalam Al-Quran, sebenarnya sihir ni yang power semua diturunkan dengan dua malaikat, Harut dengan Marut. Mereka datang dan mereka ajar kepada orang-orang Yahudi pada masa Babylon, dekat Babylon kan. Mereka ajar ilmu sihir. Tetapi mereka bila ajar ilmu sihir ni, mereka akan bagi tahu kepada orang yang belajar tu, mereka kata this is kufur. Ini adalah kufur, dan kalau kau buat benda ni, kau akan masuk ke dalam neraka. Mereka yang mengamalkan sihir ni semua, Pak Din nak bagi tahu, this is kufur, kau buat, kau akan masuk ke dalam neraka. Okey, ini apa yang malaikat bagi tahu. Tapi korang dah kena tipu dengan syaitan dan iblis. Iblis tu kata, tak apa, korang masih Islam, korang masih solat, korang masih syahadah, buatlah benda-benda macam ni. Kita tengok kat Turki, ada orang mengamalkan sihir menggunakan ayat Allah SWT. Mereka korek lubang, mereka ambil mayat orang, mereka potong. Sampai mereka potong, mereka baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Mereka baca macam ni, ayat-ayat macam ni. Mereka kata, kami masih Muslim, kami boleh bertobat. Tak boleh bang, nerakalah tempat dia. Okay, macam mana ilmu-ilmu ni boleh jatuh kepada tangan orang-orang Yahudi? Sebenarnya sihir ni pernah dihapuskan. Nabi Sulaiman yang hapuskan. Nabi Sulaiman hapuskan sihir. Nabi Sulaiman dengan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia hapuskan sihir. Nabi Sulaiman ambil semua buku-buku yang kitab-kitab mereka semua, dan Nabi Sulaiman letak dekat bawah dia punya kursi. Dekat dia punya kursi, kat bawah kursi dia. Bila wafatnya Nabi Sulaiman, iblis datang dalam bentuk manusia. Iblis datang bagi tahu kepada pengikut Nabi Sulaiman. Dia kata, korang tahu tak macam mana dia boleh kontrol jin, macam mana dia boleh kontrol angin. Dia boleh cakap dengan macam mana semua kuasa dia datang daripada siapa? Sebenarnya kita tahu dia semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan telah tipu mereka dan bagi tahu kepada mereka Nabi Sulaiman segala kuasa apa semua yang Nabi Sulaiman ada tu semua datang daripada buku-buku sihir tu. Jadi mereka dapatlah ilmu-ilmu sihir ni. So ia adalah satu tribe, satu Jewish tribe. Mereka datang ke Mekah dan Madinah. Mereka datang sebab mereka nak, sebenarnya hadis ni hadis ni yang menerangkan ni sebenarnya berlaku kat Madinah, tapi ayat yang diturunkan tu sebenarnya adalah ayat Mekah, daripada Mekah. Kita tengok untuk lebih faham. Jewish tribes used to find ways to kill Rasulullah. Dia mencari satu cara untuk jatuhkan Rasulullah, untuk sihir dia. Mereka dah try macam-macam magic lah, apa semua, cara untuk bunuh Rasulullah, tapi tak jadi semua. Jadi mereka rujuk kepada seorang Yahudi. Dia ni paling dahsyat lah. Dia ni paling dahsyat magic.
amalkan sihir ni semua. Nama dia Labid bin Asim. Dia daripada satu kumpulan golongan orang, nama dia Banu Zuraib. Okey, dia adalah seorang munafik. Dia ada seorang munafik. Dia ada datang dia ada mengucap kalimah syahadah, dia ada datang dalam Rasulullah punya ni semua, dia ada ni kan. So dia mempunyai anak-anak perempuan yang mengamalkan sihir ini. Dia adalah seorang munafik. So anak-anak perempuan tu, pasal tu kata nafasat itu ada perempuan punya feminine punya ni, pasal anak-anak perempuan dia yang tolong tiap tu. Okay, mereka bayar seorang budak, mereka bagi duit kepada seorang budak ni. Budak ni pergi curi Rasulullah punya sikat rambut, kan? Sikat tu ada rambut-rambut Rasulullah. Dan mereka gunakan ilmu sihir ni, mereka yang paling hebat mereka gunakan. Okay, mereka buat 11 ikatan, kan? 11 ikatan. Alat sihir dimasukkan dalam satu telaga. Nama telaga tu ada Zur Arwan. Okay, nama telaga tu dekat Madinah. Okay, mereka letak bawah satu batu. Dan telaga, dan bila mereka buat benda ni, Rasulullah jatuh sakit. Rasulullah jadi macam lupa. Sekarang ada tekanan, ada apa semua. Lepas tu Rasulullah kadang-kadang dia bos tu benda, dia ingat dia tak buat benda tu. So ia ada kesanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan lah. Jadi Aisyah, dalam hadis Aisyah tu, Aisyah kata, Rasulullah kata pada Aisyah, doa dia telah dimakbulkan. Dia kata dia mimpi ada dua malaikat. Dua malaikat ni mai dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka seolah berbincang lah. So seorang tanya, what happened to you? Apa berlaku pada Rasulullah? Dia kata, he has been they have done sihir. Mereka telah melakukan sihir. Siapa yang melakukan? So mereka macam seolah-olah satu perbincangan. So mereka, dua malaikat ni, mereka cerita dengan teliti apa yang niat yang orang-orang Yahudi tengah buat dekat Rasulullah. Mereka siap bagi nama lagi, Labid bin Asim. So Rasulullah tahu sebab dua malaikat ni datang cerita kan. Dan dua malaikat ni juga pada last tu memberitahu Rasulullah mana benda tu, apa semua, nama telaga tu, dia bawa batu, semua malaikat tu bagi tahu. Dan malaikat suruh baca dua surah ni, Al-Falaq dengan Al-Nas. Macam tu kita tahu dia ada 11 ikatan. Malaikat tu cerita sampai habis kan dengan teliti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat pergi ambil benda ni. Lepas tu Rasulullah bila dapat benda yang dia orang sihir ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dua surah ni. Setiap ayat yang Rasulullah baca itu, Rasulullah akan buka satu ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu daripada situ kita tahu ada 11 ikatan yang mereka gunakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah turunkan 11 ayat untuk melawan sihir yang paling power yang mereka buat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas Rasulullah baca ayat ni, Rasulullah rasa lega. Rasulullah kata dia rasa lega. Dia ada banyak hadis yang menerangkan, tapi dalam yang kita tahu, sakit itu dah hilang. Rasulullah rasa macam dia dikeluarkan daripada satu kegelapan. Okey, satu poin yang Pak Din nak bagi tahu pasal ni. Allahu Akbar. Orang yang sihir ni, yang sihir Rasulullah, dia ni seorang Yahudi. Rasulullah tahu dia ni yang sihir aku, tapi Rasulullah tak nak bagi tahu kepada sahabat semua nama orang ni. Rasulullah tak nak bagi tahu sebab Rasulullah kata dia is personal, dia sihir aku. Jadi kalau saya bagi tahu siapakah orang ni, sahabat akan bunuh. Dan Rasulullah kata, saya tidak ingin apa-apa berlaku pada orang lain di atas benda-benda yang peribadi. Allah Akbar. Betapa mulianya sifat junjungan kami sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Okey, seterusnya. So, kita tahu asal usul surah ni diturunkan. Okey, surah ni diturunkan dekat Madinah. Sebenarnya ada orang kata mungkin ini adalah surah Madinah, tapi kita tahu ia bukan surah diturunkan di Madinah, sebab yang turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Yang ni adalah perbincangan antara dua malaikat, dan dua malaikat ni telah memberi tahu penyelesaian. Bacalah ayat ni, dua ayat ni untuk hilangkan sihir ni kan. Allahu Akbar. Subhanallah. So
Dan lagi satu, kita tahu sebab dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dekat Mekah dah ada lah hadis-hadis di mana kata Rasulullah pernah mengamalkan baca pada waktu malam 3 kul. Lepas tu dalam solat tu pun Rasulullah membaca Anas dengan Al-Falaq, 2 surah ni. So kita pergi kepada ayat seterusnya. Dia dah buat sikit notes sebab Pak Din tak nak skip point. So Pak Din buat notes lah. Okay. Wa min syafri hasidin idha hasad. Itu adalah yang terakhir sekali lah ayat dia. Wa min syafri, we seek protection from the envier that envies, kepada mereka yang dengki lah. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka yang dengki, dengan dengki apabila mereka melakukan kedengkian mereka. Okay. Sebenarnya hasad ni dalam tafsiran kita baca dengki, tapi sebenarnya maksud dia bukan dengki. Maksud dengki tu bila kita dengki dengan seorang, kita jealous kan. So sebenarnya ataupun cemburu. Okay. So sebenarnya hasad itu bukan hanya kita cemburu. Bukan hanya kita cemburu. Kita tak nak kita nak apa yang orang lain tu ada. Kita nak apa yang dia ada, dan kita nak orang tu hilang benda tu. Itulah maksud hasad. Iblis bukan hanya nak jadi khalifah di atas bumi ni, tetapi dia nak Nabi Adam jatuh, hilang status khalifah itu, hilang title tu sebagai khalifah. Dan dia nak Nabi Adam dan seluruh anak cucu Nabi Adam dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah maksud hasad. Hasad itu adalah punca mereka lakukan semua ini. Sebenarnya semua mereka lakukan sihir apa semua tu, semua asal usul dia adalah hasad. Kita kena hati-hati dengan hasad. Kenapa mereka sihir? Mereka sanggup melakukan kekufuran. Sihir tu kekufuran. Dia mengeluarkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka sanggup melakukan benda-benda macam ni untuk jatuhkan orang lain? Punca sihir tu sebenarnya adalah satu penyakit di dalam hati kita. Mula-mula iblis cemburu. Dia nak apa yang Nabi Adam ada. Dan hasad dalam hati dia itu telah membiak sampai satu tahap di mana iblis sanggup masuk dalam api neraka. Janji Nabi Adam masuk sekalian. Itu bahaya ni hasad. Hati-hati sahabat-sahabatku, kerana tanda-tanda kita yang orang beriman itu tak ada hasad dalam hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan beriman seseorang selagi dia tidak mencintai untuk orang lain apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Jadi hati-hatilah sahabat-sahabatku. Jika tiada kegembiraan di dalam hati kita bila kita nampak sesuatu kebaikan pada orang lain, yang berlaku pada orang lain, kita nampak, contoh, jika tiada ada masalah dengan hati kita, selalu kita nampak orang lain berniaga, kita call MPS. Orang lain sukses, kita call MPS. Kita call pihak kuasa, sapu dia orang. Kita nampak orang lain maju dalam bisnes, lalu kita pun tiru bisnes mereka. Kita tengok, dia ni jual mi kari, kita pun jual mi kari. Dia ni jual nasi lemak, kita pun jual nasi lemak. Lepas kita tiru mereka, bisnes kita pun tak maju seperti mereka. Kita tak cari benda ataupun cara untuk majukan bisnes kita. Apa yang kita buat? Kita cari cara untuk menjatuhkan orang lain itu. Allahu Akbar. Kebanyakan ni berlaku lah. Kita tengok dalam hari-hari berlaku benda-benda macam ni. Kita nak orang lain tu turut tidak berjaya. Tak guna kita beribadah walaupun 24 jam sehari kita beribadah, tapi kita ada mempunyai hasad dalam hati kita, tak guna bang. Hati-hatilah. Jangan ingat kalau kita ada hasad dalam hati kita, tapi kita tak lakukan apa-apa. Contoh, kita ada rasa hasad, tengok orang tu maju apa semua, kita ada rasa dengki dengan orang tu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jangan ingat kalau benda ni selamat tau. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa min syahri hasidin idha hasad. Maksud dia daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya. Ia melakukan, tak kata jika. Allah Subhanahu Wa Taala kata apabila ada hasad tu, habis. Kita tidak perlu membuat satu benda. Kita dengki dengan orang lain dah cukup. Tak perlu lakukan apa-apa. Itu dah cukup jahat. Pernah dengar tak evil eye, mata jahat ke, kesan mereka yang ingin perkara-perkara yang jahat berlaku pada orang lain. Negative energy, niat-niat benda macam ni semua dah cukup bang. Dah cukup.
dah cukup untuk masukkan kita ke dalam api neraka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata benda ni pasti akan ada kesan, pasti akan ada kesan. Wa min syarri hasidin idza hasad, pasti akan ada kesan yang negatif. Bukan hanya pada orang lain, tetapi ia akan ada kesan yang negatif kepada diri kita sendiri. Kita yang akan ada kesan negatif yang paling buruk. Yang paling buruk kita. Kan? So Pak Din, itu adalah maksud surah itu. Okay, untuk membuat kesimpulan sikit kan. Buat kesimpulan pasal surah ni. Okay, Pak Din pernah kata setiap surah tu ada dia punya special dia. Ada dia punya kehebatan setiap surah. Okay, kalau kita tengok dalam ayat-ayat surah ni, susunan dia, Allahu Akbar. Kita tengok Qul a'udzu bi rabbil falaq, kan? Creation, falaq tu untuk creation, dan Allah the Lord of the break. Whatever He's created, itu adalah satu golongan yang sangat besar, kan? Semua. Okay, dalam golongan ni, wa min syarri ma khalaq, from the evil of which He has created, kan? Semua creation of the evil which He has created, daripada benda-benda yang that is created, yang ada unsur-unsur kejahatan tu adalah satu kumpulan yang lagi kecil. Okay, lepas tu wa min syarri ghasikin idza waqab. Okay, and from the evil of darkness as it spreads. So darkness tu, benda-benda yang jahat ni, bila waktu malam tu adalah satu golongan yang lagi kecil. Okay, lepas tu wa min syarri nafathati fil uqad, and from the evil of the blowers. Blowers tu plural, kan? Beberapa orang wanita tu yang tolong tiup-tiup tu, so adalah kumpulan yang lagi kecil. Dan ayat yang terakhir tu wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad ni hanya boleh dilakukan seorang. Kita tak boleh hasad beramai-ramai. Jom kita berhasad, tak boleh. So dia daripada satu golongan yang besar dia jadi satu golongan yang kecil. Ini adalah satu lagi keajaiban di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau kita tengok dalam dua surah ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita perlindungan. Al-Falaq tu kita meminta perlindungan daripada benda-benda luar. Okay, daripada dengan surah An-Nas kita minta perlindungan daripada benda-benda yang dalam kita. Okay, perbezaannya, mana yang lagi bahaya? Sebenarnya falak ni sebenarnya tak bahaya sangat. Kenapa Pak Din tak kata bahaya sangat? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam 5 ayat tu, satu ayat tu kita minta dengan Allah, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Lepas tu 4 ni cerita pasal masalahnya, benda-benda yang kita minta perlindungan itu daripada luar. Tetapi dalam surah An-Nas ada 6 ayat. Ada 6 ayat. 3 ayat ni kita minta Qul a'udzu bi rabbin nas, the Lord of mankind, malikin nas, the sovereignty of mankind. Sovereignty. Kenapa kita kata sovereignty? Sebab ia akan ada efek kepada akhirat kita. The sovereignty of mankind, the Lord of mankind, ilahin nas. 3 ayat ni kita minta dengan Allah sebab itu adalah lagi kritikal tau. Sebab dalam An-Nas tu, nanti Pak Din akan buat lagi satu video untuk An-Nas. Rasa video ni pun dah lama kan. So falak ni sebenarnya kita tak perlu, ia membahayakan kita di dunia ini. Tetapi ia bahaya ni semua kita tak tahu. Kita takkan disoal pada akhirat. Contoh yang semua yang Allah Subhanahu dalam surah ni, segala bila orang dengki dengan kita tahu ia takkan efek akhirat kita. Dia akan efek akhirat orang yang buat benda ni pada kita. Earthquake ke apa ke, benda terjadi, orang dengki dengan kita, orang hasad dengan kita, semua ni adalah luar kawalan kita. Kalau jika kita bersabar, pada akhirat itu kita tak perlu menjawab. Dalam An-Nas itu serangan daripada iblis, dan jika kita jadi mangsa kepada serangan ini, kita kena jawab. Kerana bisikan itu, was-was itu, bila dia bisik, kita lakukan, dan apabila kita sampai ke akhirat itu, kita jadi mangsa kan. Lepas tu kita akan kata, dia yang bisik. Tapi iblis akan kata, tak, aku hanya bisik, dia yang lakukan. So siapa suruh kau buat? Aku tak kontrol kau. So surah An-Nas ni lagi bahaya sebenarnya. Bahaya dalam surah An-Nas yang kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu lagi bahaya daripada surah Al-Falaq. Okay, lepas ni Pak Din akan buat satu video mengenai surah An-Nas. Harap korang semua support, like, share dan support usaha dakwah Pak Din. Harap video ni bermanfaat kepada semua. InsyaAllah nanti Pak Din akan buat lagi satu video mengenai surah An-Nas. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton, sudi share, sudi Pak Din sangat-sangat appreciate lah apa yang korang buat.
Sebab Pak Din ni bukan niat nak ramai followers sebab nak monetize ke apa. Pak Din tak nak. Pak Din nak semua orang. Kalau Pak Din ada keuntungan, Pak Din punya YouTube semua tidak dimonetize lagi. Kalau Pak Din dapat apa-apa keuntungan daripada dakwah, kerja dakwah, insyaAllah Pak Din akan guna di jalan Allah. Pak Din tak akan ambil keuntungan daripada kerja dakwah Pak Din, insyaAllah. Jadi Pak Din harap, sebab Pak Din nak sampaikan kepada audience yang lebih ramai, Pak Din nak views. Sebab bila mereka view benda ni, bila ilmu ni sampai kepada mereka, ilmu tu nanti insyaAllah akan jadi hikmah. Dan insyaAllah Allah SWT akan jentik hati seseorang itu, insyaAllah. Jadi bantulah Pak Din share, like dan subscribe. Nanti kita jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih kepada semua. Harap video ini bermanfaat. Kita minta dengan Allah SWT supaya memberi kita pengetahuan yang bermanfaat pada kita dan kepada orang lain. Sekian. See you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.